Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita mengimpikan pengakhiran kehidupan yang baik ataupun disebut dengan istilah husnul khatimah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, dialah Allah yang menjadikan, yang mentakdirkan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dan menzahirkan di kalangan kalian siapakah orang yang lebih baik amalnya. Dan Allah lah yang maha kuasa, yang membalas amal, dan Allah yang maha pengampun. Sahabat-sahabat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini, perkongsian pada hari ini saya akan berkongsi 7 tanda kematian yang baik ataupun husnul khatimah yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan daripada beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kematian husnul khatimah yang pertama ialah mati dalam keadaan sempat mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah. Dia mati, tapi sebelum mati sempat dia mengucapkan kalimah tauhid, kalimah syahadah la ilaha illallah, maka itu tanda kematian yang cantik. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di penghujung perkataannya itu dengan menyebut kalimah tiada Tuhan melainkan Allah, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kematian yang baik yang pertama yang disebut oleh para ulama berdasarkan daripada hadis Nabi. Tanda kematian yang baik atau husnul khatimah yang kedua iaitu dia mati pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat. Ini disebut secara khusus oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Rasulullah yang bermaksud, tidaklah seorang Islam atau seorang Muslim meninggal dunia pada hari Jumaat atau pada malamnya, iaitu malam Jumaat, melainkan Allah memberikan ataupun melindungkan kepadanya iaitu fitnah kubur. Subhanallah tuan-tuan, kelebihan kepada orang yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau meninggal pada malam Jumaat. Baik. Kemudiannya yang ketiga, tanda yang ketiga kematian yang cantik, kematian yang baik, iaitu mati dalam keadaan berpeluh dahinya. Ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, mautul mukmin, tanda kematian seorang yang beriman itu bi'arkil jabin, iaitu berpeluh pada dahinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda wafat dalam keadaan baginda juga berpeluh pada dahinya. Di antara tanda kematian yang cantik atau kematian yang baik, husnul khatimah. Baik. Kemudian kita tadi nak sebut 7 perkara. Selebihnya perkara yang keempat, kelima dan keenam ini dan akhirnya yang ketujuh kita akan sebutkan betapa Allah Subhanahu wa taala mengurniakan lebih daripada husnul khatimah, iaitu dikategorikan sebagai mati syahid, iaitu syahid akhirat. Subhanallah tuan-tuan. Siapakah mereka? Yang keempat, iaitu mereka yang mati kerana berpunca daripada perut. Mereka mati disebabkan punca penyakit daripada perut. Maka ini kategori mati yang baik. Juga dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, iaitu syahid akhirat. Mereka yang syahid akhirat ini pada hari akhirat kelak, insya-Allah Allah akan menganugerahkan kepada mereka pahala, iaitu orang yang mati dalam keadaan berjihad fi sabilillah. Dan kemudian tanda kematian yang baik yang kelima, husnul khatimah yang kelima, ialah mereka yang melahirkan anak, mati dalam keadaan mereka melahirkan anak. Ibu-ibu bila mana dia mengandungkan anak, kemudian ketika dia nak deliver, nak melahirkan anak itu, dia meninggal dunia. Maka ibu-ibu yang seperti ini, ia kategori mati yang baik, husnul khatimah, juga di kalangan orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga dalam riwayat hadis Ibnu Katsir, iaitu antara orang-orang ataupun golongan-golongan yang dikurniakan syahid akhirat, insya-Allah. Dan kemudian yang keenam, tanda kematian yang baik itu ialah mereka yang mati dalam keadaan mempertahankan maruah dan juga hartanya. Dia dibunuh dalam keadaan dia mempertahankan maruah dan juga hartanya, maka ini adalah kategori
orang yang mati dalam keadaan yang baik, mati husnul khatimah, juga dikategorikan sebagai mereka yang dikatakan diberikan, dianugerahkan pahala, iaitu syahid akhirat insya-Allah. Dan yang akhir sekali, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sehinggalah yang terakhir, yang ketujuh, iaitu mereka yang mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan sedang solat, mati dalam keadaan sedang baca Quran, mati dalam keadaan sedang membuat amal kebajikan, mati dalam keadaan sedang berbakti kepada kedua orang tuanya, mati dalam keadaan yang Allah redha, yang Allah suka. Mudah-mudahan mereka ini semua digolongkan daripada kalangan yang sentiasa kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajar kepada kita, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wahai Allah, kurniakanlah kepada kami, matikanlah kami dengan kematian husnul khatimah. Wala tahtim alaina ya Allah, jangan kau matikan kami wahai Allah dalam keadaan bisu'il khatimah, dalam kematian yang jahat, kematian yang buruk dan kematian yang keji. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan, sahabat-sahabat, para pendengar yang dirahmati Allah, dapat memberikan satu motivasi kepada kita untuk kita terus beramal dan menjadikan kita lebih muhasabah diri kita bagaimana keadaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pengakhiran kehidupan kita iaitu dengan pengakhiran yang disebutkan sebagai husnul khatimah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.